Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada murid-murid. Okey, untuk kelas hari ini cikgu akan buat satu video memberi penerangan kepada kamu tentang kerja rumah kelas yang lalu. Okey, kelas kita hari ini secara offline, so cikgu sediakan video ini untuk memberi penerangan kepada kamu tentang kerja rumah kita yang lalu. Okey, kita tengok kat sini tajuk kita ialah 1.2 analisis fungsi. Kita tengok yang pertama. Soalan yang pertama, analisis fungsi bertujuan untuk mengenal pasti A. Sistem pada sebuah produk, B. Konsep produk yang direka cipta, C. Hubungan kait antara produk dengan reka bentuk, D. Peranan produk dan fungsinya. So, apa jawapan yang pertama? Okey, kamu boleh rujuk buku teks, okey? Tak ada masalah, rujuk buku teks. Setiap kali buat kerja rumah, mesti rujuk buku teks. Cikgu tak nak kamu teka-teka saja. Mesti rujuk buku teks, okey? Okey, yang pertama jawapan kat sini ialah A. A iaitu sistem pada sesebuah produk. Analisis fungsi bertujuan untuk mengenal pasti sistem pada sesebuah produk. Okey, jawapan dia ialah A. Okey. Yang kedua, teruskan yang kedua. Berdasarkan sebuah kerusi, apakah bahagian yang berfungsi untuk memegang? Okey, apa jawapan dia? Kat situ dia bagi lantai, skru, muka kerusi dan kaki kerusi. So, kat sini jawapannya ialah C, muka kerusi. Okey. Bahagian untuk fungsi dia untuk memegang sebuah kerusi ialah muka kerusi. Muka kerusi itu tempat yang kita duduk. Tempat duduk kerusi itu tapak. Kalau tengok buku teks, kamu rujuk buku teks, ada label muka kerusi. Okey. Okey, seterusnya nombor 3. Apakah lukisan yang menerangkan sistem fungsi komponen? Ada lukisan, jenis-jenis lukisan yang disenaraikan. Kalau kamu tengok dekat kamu punya buku teks, okey. So, apakah lukisan yang menerangkan sistem fungsi komponen? Okey. Adakah lukisan model fungsi, lukisan fungsi produk, lukisan analisis sistem, lukisan sistem komponen? Okey, yang mana? Jawapannya ialah A, lukisan model fungsi. Okey, boleh tengok buku teks balik ya. Macam mana bentuk lukisan model fungsi itu. Okey, seterusnya nombor 4. Okey, kat sini raja di bawah menunjukkan satu garisan interaksi. Okey, ini kamu sudah, cikgu ada bagi kamu suruh kamu buat nota dan tulis tabel bagi lukisan interaksi ni. Okey. Tengok ada satu garisan interaksi. Tengok yang pertama. Apakah maksud garisan interaksi tersebut? Bermasalah, berguna, berguna tapi berlebihan, berguna tapi mencukupi. Yang mana satu? Jawapan kat sini ialah, kalau kamu tengok garisan itu macam sedikit tebal kan? Biasanya kalau yang tebal ni berguna tapi berlebihan. Okey, yang kelima. Antara jenis halangan semula jadi dalam mengenal pasti masalah fungsi dan fungsi masalah ialah panas, graviti, momentum, kebolehan manusia. Ini pun ada dalam buku teks. Ada keterangan kat situ. So, jawapan kat sini ialah halangan semula jadi. Semula jadi ni maksudnya bukan yang dibuat-buat, tapi secara natural. So, kat sini apa dia? Panas. Okey, panas. Okey, keadaan panas ialah secara natural, itu secara semula jadi. So, yang keenam, ini pun sama. Ini pun analisis lukisan interaksi. Raja di bawah menunjukkan garisan-garisan interaksi. Garisan yang manakah bermaksud berguna? Yang mana? Okey, kalau berguna, yang normal, garisan normal. Yang normal tu yang mana? Okey, jawapan dia ialah A. Kalau A tu ialah normal, itu pun berguna. Kalau B, garisan putus-putus tu tak cukup. Okey, tak cukup, tidak mencukupi. Kalau C tadi yang berguna tapi berlebihan. Kalau yang B tu yang putus-putus tu berguna tapi tidak mencukupi. Kalau C berlebihan sebab tebal sikit. D dia macam berbentuk ada ombak beralun, itu ialah apa dia? Bermasalah. Okey. So, jawapan yang enam ialah yang berguna A lah ya, berguna. Okey, 7. Apakah kegunaan garisan interaksi? Okey, apa kegunaan garisan interaksi? Untuk memastikan masalah inventif dapat diselesaikan, untuk menggambarkan punca halangan yang terdapat dalam sesuatu masalah,
C. Untuk menunjukkan kaedah penyelesaian masalah yang betul. D. Untuk mengenal pasti punca masalah. Okey, apa kegunaan? Okey, kalau untuk kalau kamu sudah faham, kamu terus boleh jawab kat sini. Kalau mana yang masih kurang faham, jawapannya ialah D. Untuk mengenal pasti punca masalah. Okey, itu kegunaan garisan interaksi. Mana garisan interaksi itu yang ke atas tu? Yang nombor 6. Itu ialah semua ialah garisan interaksi. Okey? Okey, nombor 8. Apakah langkah yang perlu dilakukan untuk mencari punca masalah? Okey, apakah langkah yang perlu dilakukan? A. Memilih kaedah pemisah yang sesuai. B. Mengenal pasti masalah yang berlaku. Menganalisis masalah yang berlaku. C. Mengenal pasti faktor halangan yang berkaitan. D. Mengenal pasti masalah pada model fungsi. Mana jawapan dia? Okey, jawapannya ialah D. Okey, mengenal pasti masalah pada model fungsi. Okey, nombor 9. Okey, Kak, 9 tu apa? Itulah model rajah masalah. Okey, rajah di bawah menunjukkan satu masalah. Okey, ada kat situ ditunjuk ada lantai kaki kerusi. Tengok, dia menggunakan garisan interaksi antara komponen-komponen yang dia senaraikan. So kat situ dia bagi apakah X. Apakah X? Okey, ada lantai kaki kerusi, ada muka kerusi, ada Ali yang duduk atas kerusi tu. So ada skru. So apa yang memberi masalah kepada skru tersebut? Dalam buku teks pun ada sebut kat tepi tu, X tu label untuk apa? Jawapan dia ialah D. Kelembapan. Okey, ada kelembapan. Apa yang memberi masalah kepada skru tu? Skru tu akan berkarat. So apa yang menyebabkan skru tu berkarat ialah kelembapan. Ada dalam buku teks. Okey, seterusnya yang ke-10, antara yang berikut yang manakah bukan halangan dalam mengenal pasti punca masalah? Okey, apa dia? Yang pertama, semula jadi. Yang kedua, B is science. C fizik. D kawalan. Yang manakah bukan halangan dalam mengenal pasti punca masalah? Okey, yang lain semula jadi ialah halangan. Sains boleh jadi halangan. Fizik boleh jadi halangan. Jawapannya ialah D, kawalan. Kawalan bukanlah bukan halangan, tapi dia adalah cara kita nak kontrol. Okay? Jadi jawapannya ialah D. D bukan halangan dalam mengenal pasti punca masalah. Okey, setakat ini dulu video penerangan cikgu tentang kerja rumah kamu. Kita jumpa lagi untuk kelas yang akan datang. Terima kasih. Bye.